Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi kepada semua ke channel ini Currents VMY. Hari ini pada video kali ini kita ingin bincangkan satu isu yang sudah lama berlarutan tetapi masih lagi belum selesai. Apakah isu itu? Isu itu adalah hak keuangan Sabah dan Sarawak di bawah perkara 112C dan 112D dalam perlembagaan persekutuan. Kalau kita lihat sejak 1963, perjanjian asal Malaysia sudah pun menetapkan bahwa Sabah dan Sarawak berhak mendapat bahagian hasil yang sepatutnya. Tetapi realitinya hampir 50 tahun. 50 tahun hak ini telah pun dinafikan. Jadi adakah benar Sabah dan Sarawak masih mendapat layanan yang adil di dalam persekutuan Malaysia? Atau kita ini hanya sekadar rakan kongsi junior ataupun budak-budak yang tidak diendahkan? Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita bincangkan secara lebih mendalam lagi. Sebenarnya kalau kita rujuk perlembagaan persekutuan, memang jelas dinyatakan bahwa Sabah berhak menerima 40% daripada lebihan hasil bersih yang diperoleh oleh kerajaan persekutuan dari negeri itu. Ini bukanlah satu permintaan suka-suka, tetapi memang termaktub dalam undang-undang tertinggi negara. Tetapi persoalannya kenapa kerajaan persekutuan seakan-akan buat tidak tahu dengan perkara ini sejak sekian lama. Bukan setahun dua, tetapi sejak 1973 lagi. Maknanya sudah lebih 50 tahun kerajaan persekutuan tidak membayar sepenuhnya apa yang sepatutnya menjadi hak Sabah dan juga Sarawak. Coba kita pikirkan. Kalau hak ini diberikan seperti yang sepatutnya diberikan, keadaan Sabah dan Sarawak pasti jauh lebih maju daripada hari ini. Kita tidak akan ada masalah jalan berlubang di kawasan pedalaman, sekolah-sekolah daif yang hampir-hampir roboh, ataupun kemudahan asas yang masih lagi serba kekurangan. Sudah tentu perkara-perkara ini bukanlah atau tidak akan menjadi perkara yang serius seperti apa yang kita hadapi pada hari ini. Dan jangan lupa kita bercakap tentang negeri yang kaya dengan sumber asli, yaitu minyak, gas, dan hasil bumi yang menyumbang kepada ekonomi Malaysia secara keseluruhannya. Tetapi malangnya, hasil ini lebih banyak disalurkan ke Semenanjung, sedangkan negeri-negeri yang menyumbangkan tetap kekal dengan tahap pembangunan yang sangatlah perlahan. Tetapi sejak beberapa tahun kebelakangan ini, suara rakyat Sabah dan Sarawak semakin kuat untuk menuntut hak ini dikembalikan. Pemimpin-pemimpin negeri juga semakin berani untuk bersuara. Contohnya Jeffrey Kitingan yang berulang kali menekankan bahwa kerajaan persekutuan wajib menunaikan pembayaran penuh kepada Sabah dan bukan sekadar kenaikan peruntukan tahunan yang jauh lebih rendah daripada apa yang sepatutnya diterima. Tetapi macam biasa, kerajaan pusat ada pelbagai alasan. Ada yang kata sistem ekonomi sekarang tidak membenarkan pembayaran penuh, ada juga yang berjanji untuk mengkaji semula formula pemberian khas ini. Tetapi kajian demi kajian demi kajian, hasilnya tetaplah sama, yaitu bayaran penuh tidak dibuat dan rakyat Sabah serta Sarawak terus terabai. Kalau kita imbas kembali, Perdana Menteri Anwar Ibrahim pernah mengumumkan kenaikan pemberian khas kepada Sabah dan Sarawak daripada 300 juta ringgit kepada 600 juta ringgit. Sekilas pandang memang nampak macam berita baik, tetapi kalau kita bandingkan dengan hak sebenar 40% daripada hasil bersih negeri, jumlah ini sebenarnya jauh lebih kecil. Hakikatnya 600 juta itu hanyalah sekadar gula-gula untuk meredakan ketegangan politik dan bukan penyelesaian kepada isu yang sebenar. Persoalannya sekarang, kenapa kerajaan persekutuan masih gagal membayar hak ini?
Adakah karena mereka takut negeri-negeri di Borneo menjadi lebih kuat dan berpengaruh? Atau adakah ini sebenarnya satu strategi untuk terus mengekalkan dominasi politik dan ekonomi oleh Semenanjung? Kita semua tahu bahwa Sabah dan Sarawak memainkan peranan penting dalam menentukan kestabilan politik negara. Bayangkan kalau negeri-negeri ini bersatu dan benar-benar menuntut hak mereka dengan lebih agresif. Kerajaan persekutuan mungkin tidak akan dapat bertahan tanpa sokongan dari Malaysia Timur. Jadi adakah ini sebab utama kenapa hak keuangan ini terus ditangguhkan? Lebih menarik lagi, terdapat dua klausa di dalam perkara 112D yang membolehkan Sabah dan Sarawak melantik seorang penilai bebas untuk menentukan jumlah sebenar yang sepatutnya dibayar oleh kerajaan persekutuan. Tetapi setakat ini, mekanisme ini belum pernah digunakan sepenuhnya. Kenapa? Adakah kerajaan persekutuan takut jika jumlah sebenar diumumkan, rakyat Sabah dan Sarawak akan semakin marah dan mendesak dengan lebih kuat? Satu lagi persoalan yang besar, apa yang perlu dilakukan jika kerajaan persekutuan terus gagal memenuhi kewajiban ini? Adakah pemimpin Sabah dan Sarawak perlu membawa kes ini ke mahkamah, atau adakah rakyat perlu bersatu dalam satu gerakan besar untuk menuntut hak ini secara lebih lantang? Sejarah menunjukkan bahwa sesuatu perubahan besar hanya berlaku apabila rakyat bersuara dan bertindak secara kolektif. Jadi adakah masa sudah tiba untuk rakyat Sabah dan Sarawak menggunakan pendekatan yang lebih agresif dalam menuntut hak mereka? Kita juga perlu tanya, bagaimana keadaan ini akan mempengaruhi hubungan antara Sabah, Sarawak, dan juga kerajaan pusat dalam jangka masa panjang. Kalau kerajaan persekutuan terus mengabaikan hak negeri-negeri ini, tidak mustahil sentimen anti persekutuan akan semakin meningkat. Dan kita sudah lihat bagaimana isu ini digunakan dalam politik. Dengan semakin ramai pemimpin tempatan berani bercakap tentang autonomi yang lebih luas. Malah ada yang berani menyebut kemungkinan pemisahan daripada Malaysia jika keadilan tidak diberikan. Adakah ini satu kemungkinan yang realistik? Ataupun adakah ini sekadar retorik politik untuk menekan kerajaan persekutuan supaya lebih adil? Apa yang pasti, isu ini tidak boleh dibiarkan berlarutan. Rakyat Sabah dan Sarawak berhak mendapat apa yang telah dijanjikan dalam perlembagaan, bukan sekadar janji kosong ataupun sekadar bantuan yang diberikan secara bersyarat. Kalau kita benar-benar mahu melihat Malaysia sebagai sebuah negara yang adil dan saksama, maka keadilan kepada negeri-negeri di Borneo mesti ditegakkan. Jangan hanya berbangga dengan slogan keluarga Malaysia kalau hak rakyat sendiri pun tidak dipenuhi. Jadi bagaimana pula pandangan Anda semua? Adakah Sabah dan Sarawak masih mendapat layanan adil dalam Malaysia? Atau sebenarnya negeri-negeri ini hanya dipergunakan untuk kepentingan politik dan ekonomi kerajaan pusat? Apakah tindakan yang Anda rasa perlu diambil oleh pemimpin negeri dan rakyat? Kongsikan pandangan Anda di ruangan komen dan jangan lupa untuk like, share video ini kepada kawan-kawan, dan subscribe kepada channel ini Current Sphere MY untuk lebih banyak perbincangan mengenai isu-isu penting seperti ini. Sampai jumpa dalam video yang seterusnya. Sekian sahaja semua. Terima kasih.